First time aku tengok benda tu, masa tu umur aku 7 tahun. Aku ni ada habit dan jenis cepat panas. So bila tidur tengah-tengah malam, aku terbangun dan akan buka tingkap untuk hirup udara malam. So dapatlah rasa sejuk sikit. Malam tu aku tidur dengan mak. Ayahku outstation, so tak ada di rumah. Dalam pukul 3.30 pagi, seingat aku tersedar. Aku pun buat benda yang aku selalu buat, iaitu buka tingkap yang betul-betul tepi katil mak aku. So tengah aku syok layan angin malam, tiba-tiba aku terpandang jiran aku tengah sapu sampah tepi rumah dia. Tapi yang pelik, dia berselubung hitam. Muka dia aku nampak sipi je. Tapi muka aunty tu cengkung sangat. Jari dia pun runcing, lain macam. Dah kenapa jiran India aku ni menyapu di malam hari macam ni? Masa tu innocent lagi, jadi tak tahu benda mistik macam ni. Aku just terfikir aunty ni gila kot. So aku kejutlah mak aku yang tengah keras kejung tidur untuk cerita apa yang aku nampak. Mak aku dengan muka reda tengoklah di tepi tingkap tu. Dia cakap tak ada apa-apa pun. Aku pelik, dah kenapa mak aku tak nampak? Jiran aku tu pula, sedangkan aku nampak jelas. Mungkin mak aku dah rasa lain, dia ajak tidur bilik lain. Lepas kejadian tu, banyak juga yang aku alami. Kalau nak cerita detail, boleh buat satu novel. So aku cerita beberapa kejadian je lah. Masa form 3, aku terpilih join camp kat sekolah. Aku ingat lagi tengah shock activity group dekat tapak perhimpunan. Malam masa tu, aku nampak ada makhluk berbulu hitam besar benda tu. Mata merah menyala dengan gigi tajam. Dia sibuk berlari ke hulu ke hilir. Dia berlari macam monyet, macam teruja tengok kami tengah bersukaria. Tengah aku duduk sibuk perhati dia boleh tiba-tiba berhenti dan duduk statik pandang aku. Boleh pula dia menyeringai. Aku dah panas punggung. Dia macam tahu aku pandang dia. Berpeluh dah masa tu. Buatnya dia terkam aku nanti. Aku dah start dah baca apa je ayat yang aku tahu masa tu. Aku tutup mata rapat. Kawan-kawan aku dah mula perasan. Aku buka je mata, benda tu dah tak ada. Ada satu kali tu, aku on the way balik dari Kelantan ke Pahang. Aku, dua kakak aku, mak dan abang aku naik satu kereta. Nak dijadikan cerita, abang aku tak isi minyak kereta sebenarnya. Dia malas nak stop. Nak cepat sampai dan fikir minyak tu cukup. Tapi sangkaan dia silap. Minyak tak cukup. So kami bercadang berhenti dekat Cameron untuk isi minyak. Sampai je Cameron pukul 2 pagi. Tak silap masa tu. So kami pun drive lah sekitar Cameron cari stesen minyak. Tak ada satu pun yang buka. Dah pening masa tu. Pusing punya pasar tinggal beberapa kilometer je kereta boleh pergi. Last mak aku suruh berhenti je dekat stesen minyak yang tak buka tu sebab nak stay kat surau dia sementara tunggu subuh dan stesen minyak buka. Aku, dua kakak, mak aku stay dalam surau. Abang aku tidur dalam kereta. Masa dalam surau tu, aku rasa dah tak sedap hati. Tengok jam pukul 3 lebih. So, aku, mak dan kakak baring-baring lah. Nak lelap mata sekejap. Kami baring menghadap pintu masa tu. Baru je nak tidur, kami dengar ada orang macam ketuk pintu surau. Aku tidur di hujung belah kiri diikuti mak, Kak Ngah dan Kak Long yang menghadap pintu tu. Kak Long pun cakap lah, siapa yang ketuk tu? Aku dah macam nak cepuk Kak Long aku. Aku dah rasa lain macam. Kak Ngah aku cakap, tak ada apalah, angin je tu. Guess what? Dia bunyi pula after 5 second. Dan makin kuat ketukan dia, aku dah meremang. Sedang elok aku bangun, aku nampak benda yang berambut panjang warna putih, muka cengkung, seolah-olah tengkorak dan lapisan kulit sahaja. Mata jauh ke dalam. Dia tak berdiri statik tau, dia berdiri macam terapung-rapung. Aku dah cuak. Aku pandang ke lain. Agaknya mak aku dah perasan muka aku. Dia bangun terus ke tingkap. Lepas mak aku telik tingkap tu, dia terus suruh kakak aku telefon abang aku. Suruh abang aku dapatkan kami kat sini.
Tak tunggu lama lepas tu, kami terus gerak ke tempat lain. Cari kedai makan atau tempat yang orang ramai sikit. Masing-masing tak bercakap. Abang aku duduk seat paling belakang dengan aku. Dia nak tidur. So Kak Ngah aku drive. Berbekalkan baki minyak yang ada, kami pusing kawasan Cameron tu lagi. Tengah elok naik bukit, tiba-tiba bau busuk. Kak Long aku pun tegur. Bau busuk apa ni Aku pun jawablah, bau baja lah kot. Kan kawasan Cameron. Aku toleh ke kiri. Aku ingat benda tu tak ikut. Rupa-rupanya benda tu ikut. Elok je terbang. Tingkap aku siap berpaling arah aku. Aku pun baca apa yang patut. Kak Ngah aku tiba-tiba tanya, "Ada adik?" Aku berdiam je jawab. Dia pun pasanglah ayat-ayat suci. Alhamdulillah benda tu pergi. Kesudahan kami melepak kat kedai makan sampai pukul 7 pagi. Masa dekat kedai makan tu baru mak aku cerita yang dia nampak kain putih melayang-layang kat pintu surau. Mungkin apa yang aku alami ni berkait rapat dengan kejadian masa mak aku mengandungkan aku. Mak aku ada cerita. Masa dia tengah mengandungkan aku, dia ada naik satu gunung ni. Kalau orang Pahang akan kenal benar gunung ni. Dekat gunung ni ada gua. Dan dalam gua tu ada satu kubur seorang pendeta. Masa tu pendeta ni kahwin dengan Puteri Bunian. Disebabkan dia langgar pantang, dia tak dapat berjumpa dengan isteri dan anak-anaknya. Jadi dia terus bertapa dalam gua tu sampai dia meninggal. Nak dijadikan cerita, masa mak aku duduk depan kubur tu, dia boleh terkeluar ayat lebih kurang macam ni. Kalau aku mudah bersalin kali ni, aku akan datang semula ke gua ni bawa anak aku. Mak aku risau sebenarnya sebab jarak Kak Ngah dengan aku ada dalam 12 tahun macam tu. Jadi dia risau ada komplikasi masa bersalin. Tu yang boleh terkeluar ayat macam tu. So mungkin aku nampak benda-benda tu disebabkan aku tak lagi pergi ke gunung atau gua tu sejak aku lahir. Umur pun dah 24.